warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akid beserta ahli kumpulan saya yaitu Aini Naili dan juga Irma Fatima binti Marling akan menjelaskan tentang plosif glotis tak bersuara yang dilambangi oleh abjad fonetik antarabangsa yang telah kami pelajari pada sesi kuliah yang lalu. Glotis juga boleh dikenali sebagai letupan glotis tak bersuara yang merupakan konsonan yang terdapat dalam bahasa lisan kita. Hentian ini terdapat dalam bahasa Melayu dalam bentuk huruf K di akhir perkataan ataupun di akhir suku kata yang diikuti oleh konsonan. Namanya plosif glotis atau hentian glotis karena istilah teknikal untuk jurang antara lipatan vokal yang dirapatkan ketika menghasilkan bunyi ini. Di dalam video ini, kami akan membincangkan tentang contoh kehadiran bunyi dalam perkataan bahasa Melayu, lokasi bunyi di carta IPA, daerah sebutan bunyi ini, dan juga cara sebutan plosif glotis. Sekarang saya akan memperlihatkan dan menyebut 3 contoh kehadiran plosif glotis tak bersuara yang diambil daripada perkataan yang disenaraikan dalam Pusat Rujukan Persuratan Melayu, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2007. Ada 3 contoh, yaitu di awal perkataan, tengah perkataan, dan akhir perkataan. Di awal perkataan adalah perkataan amalan, yaitu hentian glotis ditunjukkan di awal perkataannya itu A. Di tengah perkataan pula adalah contoh perkataannya keadaan. Hentian glotis tersebut berada di tengah perkataan itu ke A. Dan di akhir perkataan tersebut, di akhir perkataan pula adalah perkataan pelosok. Dia berada di akhir perkataannya itu sok, seperti ada huruf K. Dia menghentikan glotis. Seterusnya, saya akan menerangkan kedudukan lokasi bunyi plosif glotis tak bersuara di carta IPA bahagian konsonan pronomik. Sila lihat rajah konsonan pronomik di carta IPA yang telah disediakan bagi membolehkan anda lebih memahami dan mengenal pasti simbol plosif atau letupan glotis tersebut. Daerah sebutan bagi plosif glotis ini ialah di bahagian larynx, iaitu bukaan antara lipatan-lipatan pita suara pada bahagian atas trakea, tempat berlaku sekatan udara apabila menghasilkan glotis ini. Kemudian kita masuk kepada cara penyebutan plosif glotis. Cara penyebutan untuk plosif glotis ini adalah apabila kita menyebut perkataan yang mempunyai plosif glotis seperti perkataan pelosok, ulum dan uvulum akan dinaikkan ke belakang ataupun ke dinding rongga tekak untuk melakukan sekatan udara daripada paru-paru naik ke rongga nasal. Kemudian pita suara akan dirapatkan sepenuhnya. Arus udara yang keluar akan dibiarkan tersekat di belakang pita suara ataupun di belakang glotis. Udara daripada huruf K tersebut, pelosok daripada huruf K tersebut akan disekat oleh rapatan pita suara tanpa menggetarkan pita suara, maka terhasillah plosif glotis. Kesimpulannya, plosif glotis juga boleh dikenali sebagai hentian glotis ataupun letupan pita suara di dalam bahasa lisan harian kita. Kami telah sedaya upaya untuk menjelaskan kepada anda secara ringkas namun padat mengenai elemen yang perlu kita ketahui seperti kehadiran plosif glotis dalam perkataan bahasa Melayu sebagai contoh pelosok, kemudian lokasi bunyi di carta IPA 2015 serta daerah sebutan untuk plosif glotis ini iaitu berada di bahagian pita suara, dan kemudian yang terakhir cara sebutan bagi plosif glotis. Sekian, terima kasih kerana menonton video kami.